Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Februari 2019. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim mengesahkan siasatan pihaknya tiada pergaduhan serius antara Esko Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris dengan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada 16 Februari lalu. Sehubungan itu, kata Nur Rashid yang dipetik portal berita harian online, blogger yang lebih dikenali sebagai Papa Gomo itu yang direman 3 hari bagi membantu siasatan akan dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Jelas beliau hasil siasatan mendapati tiada pergaduhan, sebaliknya hanya salah faham dan berlaku tarik-menarik. Ahad lalu, Papa Gomo ditahan di rumahnya di Danau Kota Setapak kira-kira jam 3 petang selepas didakwa terbabit dalam serangan ke atas Syed Saddiq di Kajang semasa hari penamaan calon pilihan raya kerja PRK Dun Semenyih. Sebelum itu, Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen Muar membuat laporan polis bahawa beliau diserang sekumpulan penyokong pembangkang sebaik keluar dari Dewan Pusat Penamaan Calon Sabtu lalu. Berikutan itu, Papa Gomo ditahan di IPD Kajang untuk siasatan lanjut berhubung dakwaan Syed Saddiq yang mendakwa dicekak oleh Papa Gomo dalam laporan polis yang dibuatnya di Balai Polis Sungai Wei selepas insiden itu. Naib Presiden Amanah Hussam Musa dikatakan telah memberikan bahan bukti ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan di Kota Baru semalam. Sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa ia bagi membantu siasatan SPRM berhubung dakwaan penyaluran 90 juta ringgit oleh UMNO kepada pemimpin PAS. Kata sumber yang enggan namanya didedahkan, bukti tersebut berbentuk dokumen dan rakaman percakapan. Semalam, Hussam ke Ibu Pejabat SPRM pada pukul 9.25 malam dan keluar kira-kira sejam 30 minit kemudian. Sebelum ini, media melaporkan Hussam antara 4 individu yang akan dipanggil SPRM untuk memberi keterangan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak enggan mengulas panjang apabila ditanya pemberita tentang ketiadaan isterinya Datuk Seri Rosmah Mansor ketika beliau hadir berkemping di Semenyih pagi tadi. Memetik Malaysia Kini, Najib bagaimanapun menasihatkan supaya tidak perlu diheret mengenai soal isteri. Menjawab secara ringkas sindiran Datuk Seri Azmin Ali, Najib berkata isteri Azmin turut mempunyai bermacam cerita. Kemarin, Azmin yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi turut hadir berkemping di Semenyih. Nanti bosku datang naik motor besok. Dia naik motor, dia masuk Kampung Rincing Hilir. Adalah budak-budak ikut, bosku. Saya cadang kalau boleh jangan naik seorang. Bawa lah yang seorang lagi tu. Janganlah jalan seorang-seorang, bawalah. Bolehlah dia membonceng di atas motor tersebut. Kai rentang menolak kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan mendukung Presiden PKR Anwar Ibrahim muncul di sekitar Kuala Lumpur. Setakat ini ia dikesan dipamer di 2 tempat iaitu Bangsar dan Taman Permata Kuala Lumpur. Di Bangsar ia digantung di jejantas Jalan Bangsar berdekatan stesen LRT Abdullah Hukum. Di Taman Permata pula difahamkan ia digantung di Lebuhraya MRR2 berdekatan Pasaraya Besar Giant. Kain rentang itu bertulis Mahathir letak jawatan Anwar Ibrahim PM ke-8 demi selamatkan Malaysia. Namun setakat ini belum terdapat maklumat pihak mana yang bertanggungjawab menggantungnya. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini sekali lagi dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan baru membabitkan pecah amanah. Pemetik bernama Zahid yang kini bercuti daripada tugas sebagai Presiden UMNO didakwa berhubung dana bernilai RM260,000 milik Yayasan Akal Budi. Dakwaan itu dikatakan berlaku kira-kira 3 tahun lalu dan pertuduhan hari ini dijalankan di Mahkamah Session Kuala Lumpur.
Ahmad Zahid mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan berkenaan dibacakan di depan Hakim Azura Alwi. Sebelum ini, beliau sudah dikenakan 46 tuduhan membabitkan rasuah dan salah guna kuasa. Ia menjadikan Ahmad Zahid sebagai tokoh berprofil tinggi dari era pentadbiran Datuk Seri Najib Razak yang paling banyak dikenakan tuduhan. Melalui pertuduhan terkini, Ahmad Zahid didakwa sebagai pemegang amanah Yayasan Akal Budi secara curang membuat pembayaran sebanyak RM260,000 kepada sebuah syarikat TS Consultancy and Resources. Atas tindakannya itu, Ahmad Zahid didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesesaan. Jika disabitkan kesalahan, beliau boleh dihukum penjara tidak kurang dari 20 tahun dan sebatan serta denda. Azura kemudian menetapkan 28 Februari sebagai tarikh sebutan semula kes berkenaan. SPRM hari ini menangkap penasihat undang-undang UMNO dan Barisan Nasional BN. Menurut sumber yang memberitahu Malaysia Kini, difahamkan peguam berumur 47 tahun yang bergelar Datuk itu dibawa ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya untuk disoal siasat. Tambah sumber itu lagi, peguam itu dijangka dibawa ke mahkamah esok bagi berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram. Selain mewakili UMNO, beliau turut menjadi peguam bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak. September lalu, peguam terkenal Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah turut dituduh terlibat dalam pengubahan wang haram melibatkan RM9.5 juta. Syafiee mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kintv.com/pm untuk berita yang selanjutnya. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nosha Mama Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.